Saya nampak jawapan yang kamu letak kat Jamboard tu pun betul lah. Bagaimana menukarkan bentuk arm ke bentuk vertex. Maknanya kamu ingatlah. Okey, dengan menggunakan cara penyempurnaan kuasa 2. Okey, ada yang tak dapat respon kat Jamboard tu, ada yang respon kat ruangan chat kan. Tadi tiba-tiba cikgu tertekan tu, dah terkeluar. Okey, tak apa. So, ini adalah apa yang soalan yang cikgu tanya tadi lah. Bagaimana menukarkan soalan bentuk arm kepada bentuk vertex. Seperti mana yang kamu dah belajar, bentuk vertex adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan, fungsi. Lepas tu, untuk yang kalau buat penyempurnaan kuasa 2, okey, boleh dapat bentuk vertex. Okey, siapa boleh sebut bentuk vertex macam mana? Kan sama dengan macam mana? Bentuk vertex. Fx akan sama dengan berapa kalau bentuk vertex? Boleh beritahu? A, lepas tu? A? Bracket Dalam bracket, okey. X tolak H. X. Oh, A kat luar ke A kat dalam? A kat luar. Okey, A kat luar, bracketnya X tolak H, lepas tu? Bracket kuasa 2. Kuasa 2, lepas tu? Tambah X. Tambah K. Okey, tambah K. Yes. Okey, ini adalah bentuk vertex. Okey, bentuk arm dah biasalah. Okey, X kuasa 2 tambah BX tambah C. Mana kamu dah ingat lah. Okey, dalam bentuk vertex ini, kalau nak dapatkan nilai maksimum ataupun titik maksimum ataupun titik minimum, kita ambil nilai mana? Contohnya sekarang saya nak titik, contoh ini A positif lah. Kalau A positif, kita akan dapat titik maksimum kan? Minimum, sorry. Okey, minimum, okey, maksimum apabila A kurang kosong. Kalau A lebih besar kosong, kita akan dapat titik minimum. So, apakah dia punya titik koordinat dia? Boleh bagi tahu? Koordinat ni mesti koordinat. Nilai apa kat di sini? Apa nilai ini, apa nilai di sini? Rujuk kepada fungsi ataupun bentuk arm ini. Ini nilai apa? A, H ataupun K? Mau respon? Zafira? Mau respon nilai ni sini terletak apa? Kalau kita nak titik maksimum, titik minimum maknanya dia punya vertex lah. Dia punya vertex. Kalau ini adalah maksimum. Kalau di sini ini adalah minimum. Kalau kita dapatkan bentuk vertex ni, makna kita boleh dapatkan titik maksimum dengan titik minimum kan? Okay, apa kan nilai di sini? Zafira ingat tak jawapan? Tak ingat? HK ke? HK lah. Masih ke lagi? Ada confirm. Tak confirm lah. HK, betul. Sebab ini tolak kan? X tolak H sama kosong. X sama dengan H. Ini cikgu dah kata kalau buat bentuk vertex, sini adalah nilai X, belakang sini adalah confirm Y. Sama ada titik maksimum ataupun titik minimum pun sama. Kita ambil nilai ni HK. Kalau kata nilai maksimum ataupun nilai minimum, kita ambil nilai Y sahaja. Ini ulang siaran, ulang tayang, terutamanya bagi yang tak masuk kelas lepas. Okey, kalau nilai maksimum, kalau nilai sahaja bukan titik, makna ambil nilai Y sahaja. Kalau kata persamaan paksi simetri, kita ambil nilai X. Maknanya kalau persamaan paksi simetri, maknanya X sama dengan H. Kalau dinilai di sini adalah 3, mana X sama dengan 3. Kalau nilai H itu adalah 4, mana X sama dengan 4. Ini adalah panggil persamaan paksi simetri. Simetri. Okey, ini ulang tayang. Mesti ada X. Kalau tak ada X ke depan, kalau kamu tulis persamaan paksi simetri sama H saja, salah. Mesti buat X sama dengan H. Kalau 3, X sama 3. Boleh? So ini imbas kembali apa yang kita dah pelajari pada pelajaran lepas. Okey, bentuk macam mana daripada tukar dari bentuk arm ke bentuk vertex. Lepas tu daripada bentuk vertex ke bentuk pintasan. So ini untuk kalau kita tukar daripada bentuk vertex ke bentuk arm, kita kena kembang. Okey, kalau daripada bentuk arm kita kena bentuk pintasan, kita kena buat pemfaktoran. Itu siapa yang tak masuk kelas lepas tu macam Elisa, siapa lagi Safia, okey. Tak masuk, tak ingat nama lah, ada beberapa orang yang tak masuk dah kelas tu dengan Natasha. Okey, Natasha pun tak ada kan kelas lepas. So rujuk balik video yang cikgu share.
Okey, walaupun video tu panjang, cikgu dah cuba untuk edit mana yang cikgu yang membeber tu, cikgu dah buang. Okey, tapi mungkin ada yang tak sempat lagi buang lah. Kamu bolehlah forward ke apa ke. Tapi tengok balik yang kandungan, isi kandungan yang sebenar tu, okey. So ini daripada bentuk pincesan, kita balik ke bentuk arm, kita kembang. Okey, bentuk arm kepada bentuk vertex penyempurnaan kuarsa 2. Seperti mana yang cikgu tanya dalam soalan tadi. So hari ini kita nak pergi part yang terakhir adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi kuadratik. Okey. So kalau kita nak selesaikan masalah, okey, apakah langkah yang kita kena ikut? Kalau ikut full text, kamu tengok muka surat. Muka surat 61. Dia kata cara menyelesaikan masalah adalah untuk memahami masalah, lepas rancang strategi, lepas tu baru kamu melaksanakan, lepas tu membuat refleksi cek balik jawapan tu betul ataupun salah. Kalau kamu tak nak ikut langkah-langkah itu, boleh ingat satu langkah di mana cikgu ada yang kawan yang share, dia kata guna cara ini, BMK. B itu apa? B adalah apa yang diberi ataupun apa yang maklumat yang diberi dalam soalan. Kita B tu. M tu apakah soalan yang minta? Soalan minta apa? Minta kita buat apa? Okay, K tu baru kita nak kira untuk dapatkan jawapan. Ambil tiga-tiga ni lah. Kalau sebab dalam buku teks punya memahami masalah, merancang strategi, panjang kan, tak susah-susah nak hafal kan. So kamu boleh guna BMK ni. Okay. Ni singkatan lah BMK. Nak hafal macam mana, kamu ikut kamu punya kesesuaian lah ataupun kamu punya kreativiti. So kita nak selesaikan masalah melibatkan fungsi kuadratik. So di sini soalan ni. Kalau fungsi kuadratik menyelesaikan masalah tu memang panjang lebar, kenalah bersabar untuk baca soalan elok-elok dulu. Okey, dapatkan maklumat apa yang diberi. Yang pertama kita kata B kan, beri. Apa yang beri. Lepas tu apa yang dia minta. Lepas tu baru kamu kira. Okey. So dari soalan tu apa yang dah diberi dalam soalan. Tengok apa yang diberi dalam soalan. Ada beri apa soalan? Mohon respon. Cara kata kunci tu. Baca soalan dulu. Sepintas lalu. Suresh dipilih untuk mewakili sekolah dalam pertandingan merejam lembing. Okey. Peringkat daerah. Suresh merejam lembing pada jarak 3 meter daripada permukaan tanah. Tinggi lembing yang direjam diberi fungsi HT sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 14T tambah dengan T3. Okey. Dengan keadaan H ialah ketinggian lembing dalam meter dan T ialah masa dalam saat. So apa yang diberi dalam soalan? Gariskan ataupun bulatkan maklumat yang diberi. Siapa-siapa yang boleh respon ke ruangan chat, apakah yang diberi atau buka mic, terus respon cikgu, mudah sikit. Okay, Jarak. Jarak, okey, jarak apa? Jarak berapa meter tu? 3 meter. Okey, jarak 3 meter ni maklumat yang diberikan. Okey, lagi apa yang maklumat yang ada lagi? Yang paling penting saja sekali yang maklumat diberikan. Fungsi. Fungsi ni kalau tak ada fungsi tu macam mana kira kan? Yang pentingnya ini maklumat yang diberikan adalah fungsi. Okey. So apa yang soalan minta? Soalan minta apa? Minta cari apa? Di sinilah soalan yang diminta kat sini. Okey, cari tinggi maksimum. Okey, lepas tu unit mesti dalam meter. Okey, lagi satu hitung masa dalam saat. Ini apa yang dia minta, soalan minta. So sekarang kita kena kira lah. Okey, kita buat soalan A dulu, cari tinggi maksimum. Daripada soalan, kamu kena visualize. Okey, ini adalah rejam lembing. Dia rejam lembing macam mana? Dia lontarkan lembing tu kan, rejam kan. So dia akan merejam lembing tu, dia akan jadi satu fungsi. Ini adalah kuadratik. Mana kamu akan nampak dia punya negatif. So dia punya mesti macam ini bentuk M, betul tak? Cara rejam. Dia rejam di sini, lepas jatuh. Lebih kurang macam itulah. Okey. Kamu kena visualize. Okey, ataupun kena gambarkan dalam fikiran anda. Macam manalah dia punya bentuk kan. Lepas tu dia punya jarak 3 meter daripada permukaan tanah. Maknanya dah masa dia rejam tu, ini adalah dia punya jarak 3 tu. 3 meter. Okey. So sekarang nak tinggi maksimum. Nak tinggi maksimum. Kejap. Dia kata merejam, dia macam ini. Dia rejam 3 ke daripada bawah. Mana satu? Merejam batang lembing pada jarak 3 meter
daripada maksudnya orang tu kat sini lah. Orang tu merejam kan. Orang tu merejam kat sini. Okey. Ini orang, cikgu tak pandai nak lukis. Orang tu dia pegang lembing tu. Pegang lembing tu nak masa rejam tu, ini daripada jarak tu adalah 3 meter. Lepas tu dia rejam tu, dia akan jatuh. Kan? Okay. So ini sekarang ni dia nak tinggi maksimum. Maknanya dia lembing tu rejam, yang ketinggian tu yang paling tinggi kat sini tu berapa? So macam mana kita nak cari ketinggian maksimum tu? Siapa boleh bagi tahu? Macam mana kita nak dapatkan tinggi maksimum tu? Bentuk ni bentuk apa? Fungsi yang diberikan bentuk apa? Fungsi yang diberikan tu bentuk apa? Kelas? Bentuk arm. Yes, bentuk arm. Sekarang kita nak cari titik maksimum ni ataupun ketinggian maksimum ni, nilai maksimum ni. So kita kena buat apa? Tadi kita dah ada ulang balik dah sini. So kita kena buat apa? Kita nak ada nilai ini baru kita boleh kena pastikan nak nilai K ni baru boleh dapatkan dia punya maksimum atau ni minimum kan? Betul tak? Tadi sini cikgu dah terangkan dah. Ingat lagi tak? So kita nak cari titik di sini. So nak cari nilai K. So daripada bentuk arm tu kita nak buat apa? Penyempurnaan kuasa 2. Ya, kita kena buat penyempurnaan kuasa 2 supaya kita mendapat titik di sini. Okey? So kita buatlah penyempurnaan kuasa 2. Salin balik fungsi dia. Jangan salin salah ya. Okey, tengok fungsi itu. Fungsi ini adakah nilai A dia adalah 1 ataupun tidak? Sekarang kita nak buat penyempurnaan kuasa 2 kan? Nak buat penyempurnaan kuasa 2, langkah pertama kita mesti kena pastikan nilai A. Kalau nilai A sama dengan 1, kita boleh terus membuat penyempurnaan kuasa 2. Kalau nilai A tidak sama dengan 1, apa yang kita kena buat dulu? Ni cepat ni kena dah banyak kali dah cikgu dah sebut dah. So kita nak buat apa dulu? Kelas lepas pun cikgu dah tunjuk. Kita nak buat apa dulu kelas? Kena panggil nama baru jawab ke? Okey, Azika. Siti Nur Azika. Adakah? Apa yang kita nak buat langkah pertama? Kelas cepat sikit, kalau kamu tak respon tu, cikgu tak boleh teruskan. Okey, buat apa? Faktorkan. Semua ni kata faktorkan. Yes, betul kita kena faktorkan dulu sebab A bukan 1. So kita kena keluarkan negatif 5. So ini tulis balik T kuasa 2. Okey, ingat kalau dalam dia punya dalam tu dia punya perkali tu kita bahagi 5 sahaja sebab kita tak keluarkan 5 kan? T. Lepas tu tambah lagi 3/5. Kita nak faktorkan. Betul tak apa yang kita buat? Cikgu buat. Betul kah? Betul. Tengok betul-betul. Adakah betul? Ada Simbol. kesilapan ke? Simbol negatif. Ya, simbol negatif kena tukar. Macam itu cikgu pun tak buat kesilapan macam tu. Supaya kamu sentiasa ingat kalau kamu keluarkan negatif, ini operasi kat dalam tu semua kena terbalikkan. Sebab negatif balik kepada positif. Kalau you buat positif ke sini, positif negatif sudah jadi negatif. Sudah tak sama dengan dia punya fungsi asas. Kamu dah tukarkan dia punya fungsi dah. Nanti jawapan kamu dah salah. Okay? So ini kena tukar jadi tolak, kena tolak. Sebab nanti kamu darab masuk, dapat balik benda yang sama. Yang pentingnya kamu darab sini, kembang balik, dapat balik fungsi yang asal. Okey, kalau kamu darab tak dapat fungsi asal, maknanya pemfaktoran anda adalah salah. Okey, lepas tu baru teruskan untuk buat apa? Salin balik dia punya sebutan, 2 sebutan yang ke depan. Okey, kemudian tambah kurungan kuasa 2, tolak kurungan kuasa 2, yang belakang salin balik. Ini. Sekarang ni kat luar ni kita buat bracket yang segi 4 dah sebab dalam tu ada bracket yang kuasa kurungan tu. Okey, dalam kurungan tu nak isi apa? Kurungan nak isi apa? Negatif 3/5. Negatif 3/5? Betul ke? Betul ke? Negatif 7/5. 7/5. Sekejap lah. Mana cikgu punya jawapan? 8T kuasa 2. Apa?
Betul lah kan? Sebab kenapa kita ambil apa yang bagi 2? Apa kena bagi 2? Apa kena bagi 2? 14/5. Yes, perkali kena bahagi 2. Maknanya kita ambil nilai ni. 14/5 bahagi 2. Tekan kalkulator saja. So akan dapat berapa? Negatif 7/5. Ni akan dapat negatif 7/5. Kenapa negatif? Sebab perkali B ni memang negatif. Kalau negatif, dalam ni mesti negatif. Okay? Kalau sini positif, sini akan dalam ni akan positif. Kalau negatif, negatif. So kamu guna calculator. So tak perlulah tulis banyak panjang lebar. Terus tekan calculator. Ambil perkali B bahagi 2. So akan dapat negatif 7/5. So yang ni sini kita teruskan. Kita ambil yang ni 4. Yang ketiga ni. Okey, yang ketiga ke depan tu akan tuliskan dalam penyempurnaan kuasa 2. Yang kuasa 2 dengan kuasa 2 tu. Okey. Yang kat luar tu kekal dulu. Yang ketiga 5 tulis balik kekal dulu. Okey, lepas tu dalam kurungan ni T tolak 7/5 kuasa 2. Ini pula tekan ni belakang ni tekan kalkulator. Dalam kalkulator tekan negatif dalam kurungan negatif 7/5 kuasa 2 tolak dengan 3/5. Dapat hasil tu berapa? Tekan kalkulator dah cepat. Okey, kalau bagi cikgu dah cepat, cikgu dah dapat jawapan 64/25. Okey. So ni dah nak buang kurungan, kita darab masuk. Nak buang kurungan, tulis balik. Okey, negatif akan jadi positif. Ini 5 darab ni akan jadi positif 64/5. Maknanya kita dah dapat buat penyempurnaan kuasa 2. Maka dia punya nilai maksimum di titik di sini. Di titik sini adalah berapa? Kita ambil nilai Y. So maknanya tinggi maksimum dalam meter adalah 64/5. Okey, maknanya kamu kena tulis dalam ijazah sebab soalan kata nak tinggi maksimum kan. So tinggi maksimum adalah sama dengan 64/5 meter. Okey, kalau kamu tak nak buat dalam pecahan, nak tukar kepada nombor perpuluhan boleh. Okey, akan sama dengan 12.8 meter. Akhir-akhir tu baru tulis unit. Okey, maka kita dah jawab soalan untuk bahagian 1. Okey, tapi kita ada satu alternatif ataupun langkah alternatif, cara alternatif di mana kita tak perlu buat ini. Kita buat apa? Ini shortcut lah, tapi kamu kena hafal lah. Kamu guna cara di mana, ingat lagi tak kamu punya hari tu yang last week kita belajar tentang nilai pada titik X tu. Ini kurungan ni, kalau siapa yang ingat cikgu ada tunjuk. Nilai X adalah negatif B bahagi 2A. Okey, lepas itu F adalah negatif B bahagi dengan 2A ni. Ingat lagi tak ini? Siapa ingat? Kalau nak dapat koordinat titik maksimum dengan minimum tu. So ini adalah cara dia. Tapi kamu kena kamu kena buat yang ni lah. Cari yang ini. Cari yang ini. Mana kamu kena ganti masuk nilai. Ganti masuk nilai. Tapi kalau nak cari nilai X tu mudahlah. Kalau nilai Y pun macam mana pun kamu kena buat penyempurnaan kuasa 2. Kalau nak cari nilai X tu mudah. Kamu terus ambil nilai B bahagi dengan 2 darab A. Tapi kalau untuk ini, kamu kena nak gantikan nilai. Kamu kena cari nilai X dulu. Di mana kamu cari nilai X dulu, iaitu negatif B bahagi dengan 2A. Yang tadi cikgu yang penyempurnaan kuasa 2, kalau kamu tak nak buat penyempurnaan kuasa 2, kamu kena buat macam ni. Negatif B tu berapa? 14. Okey, bahagi dengan 2 darab dengan negatif 5. So adalah 14/10. Okey. So 14/10 adalah nilai X anda. Makna kamu kena ganti masuk ini. 14/10 dalam fungsi ini. So 14/10 kuasa 2 tambah dengan 14. 14/10 tambah dengan 3. Nanti kamu dapat sama jawapan. So ini adalah cara alternatif. So tengok mana yang kamu rasa lebih selesa untuk guna. Okey, cara tadi buat penyempurnaan kuasa 2 ataupun yang ini. Tapi cikgu sarankan kamu gunakan penyempurnaan kuasa 2 je sebab cikgu nak kamu latih sebab
cara buat penyempurnaan kuasa 2 macam kamu rasa susah tapi sangat berguna sebab konsep itu kamu akan guna pakai sampai kamu masuk universiti nanti. Okey, walaupun masuk matrikulasi benda yang sama kamu akan belajar. So kalau kamu tak nak belajar, kamu nak ingat saja shortcut, nanti masa masuk universiti tu ataupun peringkat matrikulasi tu kamu tak tahu macam mana buat soalan. Apabila yang peringkat lagi tinggi lah, sebab itu adalah konsep asas. Okey, so sekarang boleh kita pergi kepada soalan B. Cikgu, Ya, boleh tak pergi dekat slide sebelum? sebelum ini. Ah, Okey, ya, kenapa? nak tengok gambar. Tak Oh, nak tanggal gambar. Okey, boleh. Tak apa, nanti cikgu akan share rakaman video juga kalau tak ingat. Okey, kamu boleh tengok balik. Dah? Boleh? Sebenarnya soalan ni dalam buku teks. Okey, dah. Buku teks dalam muka surat 62. Okey, ini contoh soalan dalam buku teks. Okey, so sekarang ni kita pergi ke bahagian B. Tapi soalan buku teks tak tunjuk cara ni lah. Okey, cikgu saja nak tunjuk lah. Cara alternatif. Okey, sekarang kita nak pergi kepada B. Cari masa pula. Cari masa apabila menyentuh permukaan tanah. You tengok dia. Kalau sentuh permukaan tanah macam tadi, kamu punya lembing tu jatuh sampai sini dah. Dia dah sampai sini dah. Dah jatuh dah lembing kat sini dah. Okey. So tak nak cari masa dia. Kalau apabila dia jatuh ke tanah, apa yang akan jadi kosong kat sini? Ini permukaan tanah. So apa yang jadi kosong? Siapa boleh bagi tahu? Apa yang dia kosong? Nilai X kosong ke Y kosong? Apabila jatuh ke permukaan tanah. Kamu bayangkan, ini adalah X anda. Apabila jatuh sampai permukaan tanah, kamu nak cari masa kat sini ni. So nilai apa yang jadi kosong? X ke Y? Paksi X kosong ke paksi Y kosong sekarang ni? Nilai Y kosong ke nilai X kosong? Siapa-siapa boleh respon? Syafriza? Nampak ibu ke mic? Nak responnya? X kosong ya? Y. Y kosong. Ini adalah paksi X sebab nak cari kat sini. Ini dia jatuh sini kan. Ni kat paksi X tu ada nilai X. Sini adalah Y. So Y kosong. So Y kosong maknanya sekarang ni adalah nak cari HT sama dengan kosong. Di sini fungsi di sini kita bukan guna XY tapi kita guna apa? Kita guna T kan. T dengan H, fungsi H. So sekarang ni HT kosong makna nilai Y kosong. Kalau fungsi biasa HX tu, kalau X kosong makna T kosong. Sekarang bukan T kosong tapi kamu punya HT kosong sebab dah tentu sini. Ini adalah kamu punya HT, ini adalah kamu punya T. So sekarang kita nak cari T di sini. So ini adalah HT, paksi HT. So HT mesti sama dengan kosong. Boleh faham? Boleh ya? So sekarang HT kosong makna inilah kena kosong. Makna salin balik dia punya fungsi. 5T kuasa 2 negatif, jangan lupa. Tambah 14T tambah 3 sama dengan kosong. Ini seolah-olah apa? Tadi fungsi sekarang dah letakkan dia sama dengan kosong. Ini adalah satu apa? Kita tak tukarkan fungsi itu dalam bentuk apa? Syafi? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Siapa boleh bagi tahu? Bentuk Bentuk persamaan. Ini jadi persamaan dah, bukan fungsi dah. Ini jadi persamaan kuadratik. Okey? Persamaan kuadratik kalau kamu nak cari nilai T, nak buat macam mana? Kita nak cari T. Maknanya kita nak mencari dia punya punca. So kita buat langkah apa? Boleh selesai dengan menggunakan cara apa? Pemfaktoran. Ya, pemfaktoran, bagus. Okey, so kita nak buat pemfaktoran. So mudah sahaja, ada kalkulator kan? Tekan kalkulator anda. Nilai A adalah negatif 5, negatif B adalah 14. Okey, dapatkan nilai T dulu, nanti kita baru tulis balik yang dalam kurungan tu. Ingat balik tak cara cikgu mengajar tu? Tekan A negatif 5, B 14, C adalah 3. Cepat. Dapat T berapa? Kalau guna kalkulator 570 MS tu tekan buat 3 kali, tekan equal N, arrow ke kanan, pilih 2, dia punya TV, masukkan nilai ABC. X1 tu berapa? Negatif 1/5. Negatif? Berapa? Negatif 0.5. 1/5. Okey, negatif 1/5. Okey, satu lagi? 3. 3. 3. Okey, so kena tulis balik ya dalam kurungan. So 3 akan jadi T, tolak ke tambah?
Tolak. Tolak, betul. Okey, yang negatif 1/5 nak tulis dalam macam mana? 5T. Okey, 5T tambah 1. Okey. So macam ini baru betul. Okey, so kita nak soalan tu nak apa? Nak masa dalam saat. So adakah dua-dua jawapan tu memenuhi? Dia nak dalam saat. Yang ni boleh terima tak? T sama dengan 1/5. Tak. Tak boleh. Sebab kenapa? Negatif. Sebab negatif masa tak ada negatif kan. So jawapan akhir tu hanya ini kena abaikan lah. Ataupun kamu buat rejected. Rejected ataupun diabaikan. So kita boleh ambil masa saja. Jangan setakat sini dah berhenti. Kamu kena buat dalam ayat di mana soalan kata apa? Masa. Okey. So mungkin buat 3 dot. Masa. Okey. Apabila lembing. Okey, menyentuh permukaan tanah adalah menyentuh permukaan tanah ialah 3 saat. Okey, kalau kamu tak tulis dalam ayat pun, kamu kena buat. Okey, masa adalah 3 saat. Kena tuliskan. Sebab kalau kamu tak buat sampai sini sahaja, setakat sini sahaja, tak buat kesimpulan, maknanya pemeriksa anggap itu bukan jawapan akhir anda. Sebab tak nampak kesimpulan anda yang kamu buat. Sebab ini soalan penyelesaian masalah. Okey, sekarang maka akhir tu akan ditolak lah sebab seolah-olah kamu tidak menjawab soalan akhir tu. Ini langkah kerja saja, ini langkah kerja. Tapi tak ada jawapan. Okey, jawapan utama tu tak ada lah. So tak dapat makan penuh. So itu caranya nak buat selesaikan soal penyelesaian masalah. Panjang lebar, baca soalan tapi kamu kena buat satu-satulah. Jangan nampak soalan panjang dah takut tu dah terus tinggal. Okey, kamu boleh tinggal tapi buat jawab kemudian, tapi jangan tinggal seterusnya. Okey, jangan terus tinggal. Ambil sebab soalan sekarang ni memang menjurus kepada soalan-soalan macam ni lah, soalan hebat. Okey, ada masa sikit lagi cikgu bincang satu lagi soalan dengan anda semua. Ini sebenarnya soalan latih diri 2.11. Cikgu bincang nanti kamu kena buat sendiri juga. Okey, so ni soalan 1. Okey. Baca dulu soalan kita, apa yang diberi, BMK, lepas tu tengok apa yang dia minta, lepas tu kita baru kira. So apa yang dia beri ini. Betul? Sentiasa rujuk kepada fungsi. Okey. So sekarang ni apa yang diberi hanya fungsi sahaja. So kita tengok yang A tu. Sebenarnya mudah saja. Ni rasanya ABCD nampaknya banyak tapi setiap satu tu satu soal, satu markah je. Setiap soalan satu markah je. Dia kata ini okey. Penerjun, diver, ni isu semasa ni. Boleh kaitkan dengan isu semasa di mana recently ada satu yang siapa yang dapat gold medal dalam sukan tu hari tu, yang dia menerjun dapat gold medal. Ada ingat tak tengok news tak? Berita siapa? Kita punya atlet dapat gold medal masa sukan apa tu hari tu? Ingat tak dia dia terjun tu dapat gold medal, siapa nama tu? Pandalela. Ingat ada nampak berita tu? Tak ingat, tak tahu langsung. Semua duduk kat rumah tu langsung tak baca berita ya. So sekarang ni kamu kena, sebab kenapa cakap macam tu, kamu kena bayangkan ini nak terjun ke permukaan, seorang penerjun kan, daripada permukaan air. So ini pelantar dia, ini kolam renang, dia kat sini, orang tu kat sini, dia kena terjun sampai ke bawah kan. Contohnya lah, dia tu buat lukis ni, kamu boleh visualize sendiri lah, okay. So sekarang ni dia nak tinggi pelantar daripada permukaan air. So maknanya dia nak ketinggian ni lah. Jatuh dah orang tu. Pelantar juga dah hilang, delete. Okay, so maknanya dia nak ketinggian di sini. Okay, dia nak cari ketinggian ni. Okay, so macam mana kita nak cari ketinggian tu? Apa yang kosong masa tu? Fungsi ni ada fungsi ni. Fungsi yang diberikan adalah yang tu. HT sama dengan negatif 5T kuasa 2 tambah 8T tambah 4. So dekat atas ni, dia nak sekarang cari ketinggian ni. Apabila sampai sini tu, jadi apa yang kosong tadi? Kamu baru buat tadi. Apa yang kosong? Y. Tadi kalau sini kosong, kalau sampai sini tu, sampai permukaan air tu adalah Y kosong kan? Sekarang dia nak ketinggian ni, maknanya kita nak cari nilai di atas ni. Maknanya ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. So sekarang ni kat sini tu apa yang kosong?
Terbalik daripada yang tadi. Jadi X. kita, yes, betul, X kosong. So dari sini ada X tak? Tak ada X kan? So apakah dia punya X adalah? T. Okay, so adalah T kosong. Okay, nilai T kosong. So T kosong tu dapat berapa? T kosong mana H kosong lah. So ini mesti semua sama kosong. Tambah 8 kosong tambah 4. So apakah jawapan dia? Semua dah kosong. 4. Yes, 4 mesti dalam unit. Ini dah sini dah tulis kat sini dah. Meter. Okay. So adalah meter, 4 meter. Dah dapat dah. So maknanya kamu kena jawab lah, tinggi pelantar dari permukaan air adalah 4 meter. Okay. So ini memang dia ganti terus saja. Ini dah dapat jawab dah bahagian A. Maka tinggi pelantar dari permukaan ialah 4 meter. Sebab di sini dia adalah 4. Maknanya ini 4 lah. Okay. So sekarang ni B ni nak masa. Masa yang dicapai oleh penerjun itu pada ketinggian maksimum. So sekarang ni apa yang kosong pula? Nak cari masa. Sekarang ni kalau dekat sini tu, apa yang jadi kosong? Dia kata yang kat maksimum tu. Masa yang dicapai, nak cari T tu. So kita kena buat apa? Penerjun tu pada maksimum kena cari masa tu. So kita tengok dia punya X dululah, cari X dulu. Okay, cari dia punya nilai X. Kalau kamu tak nak buat penyempurnaan kuarsa 2, seperti mana yang cikgu kata, kamu boleh guna negatif B bahagi 2A. Sebab ini 4 ni adalah nilai Y dia, 4 ini adalah Y. So X tu kita tak tahu. So ini adalah maksimum, tempat yang maksimum. Okay, so kita nak X, so kita kena cari dia punya X adalah sama dengan negatif B bahagi dengan 2A. Kalau tak nak buat penyempurnaan kuarsa 2, so naik B pun berapa? 8. Okay, negatif 8 bahagi dengan 2 darab dengan negatif 5. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 0.8. Okay, 0.8 ini adalah saat. So maknanya T dia adalah 0.8 lah. Sebab ini kenapa tulis X? Sebab ni rumus dia X lah. Tapi dalam fungsi di sini dia adalah T. Okay, masa. Okay, so kamu kena buat dalam ayat. Lepas tu kena buat ayat. Masa penerjun, ini buat ni, masa yang dicapai, okay, pada ketinggian maksimum ialah 0.8 saat. Buat dalam ayat. Okay, masa yang dicapai adalah 0.8 saat. So kita dah jawab bahagian B dah. Okay, setakat ni boleh ikut kelas? Boleh tak boleh? Boleh tak? Sebab persoalan penyelesaian masalah tu kena buat satu-satu. Memang kena slow-slow. Kena jawab satu-satu ya. So sekarang kita pergi pula C. C tu nak tinggi, kena guna slide yang seterusnya. Tapi soalan yang sama. Okay, nak tinggi maksimum yang dicapai oleh penerjun tu. Tinggi maksimum. Tadi tinggi maksimum kita masa tu berapa? Tadi 0.8 saat kan, betul tak? Kita punya masa tadi adalah, saya nak tukar warna. Okay, sorry. Tadi kita 0.8, okay, dia punya X. Y tu adalah, tadi Y tu bukan, Y tu 4 tu adalah dia punya, apa ni? Dia punya jarak, dia punya jarak. Sekarang kalau kita nak ikutkan fungsi ini, kat fungsi ni, kita nak dia punya tinggi maksimum yang dicapai yang titik yang tadi, yang ni. Ini maksimum tu. Tadi ini kita 0.8. Satu lagi di sini kita tak tahu. Tadi yang 1, 4 tu adalah dia punya jarak. Tinggi pelantar. Dia punya tinggi. Okay. So yang ini dia nak kita punya Y. Okay, kita nak kita punya Y. So sekarang ni ini T adalah 0.8. So kita punya T adalah 0.8. Maknanya kita ganti 0.8 ini untuk C ya. So kita gantikan semua T itu dengan 0.8. Tambah 8 kali dengan 0.8 tambah 4. Okay, lepas ni tekanlah kalkulator anda. Tekan kalkulator anda dapat berapa? Cepat. Sekarang tekan kalkulator anda. So ini kita tak tahu. Sebab kita tinggi maksimum dicapai oleh penerjun. Tadi yang A tu kita cari tu adalah tinggi. Tinggi pelantar dari permukaan air. Maknanya tadi yang lukis tu pelantar kan. Ini permukaan air kan. Ini dia punya.
Apabila orang terjun tu terjun macam ni kan, dia kena naik dulu baru terjun kan. Yang maksimum ini, yang maksimum ini tu berapa? Tadi dah dapat 0.8 adalah dia punya masa, iaitu apabila dia punya x tu kosong, maksimum tu. Apakah jawapan dia? Tekan kalkulator. Sebab cikgu nak kerja masa saya nampak dah 11.51 dah. Sebab dah ada yang masuk lambat tadi. Dapat tak? Tekan kalkulator sebab ni soalan nanti kamu kena buat sebagai latihan juga. Dalam buku teks ada 4 soalan. Jawapannya, siapa dah cuba tekan kalkulator? Negatif 5 darab dengan 0.8 kuasa 2 tambah 8 kali dengan 0.8 tambah 4. Tekan kalkulator. 13.6. Berapa? 13.6. Salah. Okey, cuba semula. Buat kurungan kuasa 2. Masa tekan kalkulator tu, that's why cikgu nak kamu cuba. Mesti ada yang silap. Tekan semula negatif 5 dalam kurungan 0.8 kuasa 2. Zafira, dapat jawapan lain ke? 7.2. Yes, 7.2 meter. Tak praktis guna kalkulator masa exam tu, baru nak guna tu, nanti kamu gabrah. Ni, tak tahu nak tekan ke cara nak guna tu, salah. So, ini 7.2 meter. Ini adalah langkah kerja anda. Okey, ini adalah jawapan anda. Kalau masa nak tanda tu, ini dapat 1 markah, 1 markah. Kalau kamu bagi jawapan 7.2 terus, tak ada menunjukkan langkah nak ganti tu, kamu masih lagi tak dapat markah penuh. Okey? So, ingat cara cikgu tunjuk tu, kamu kena ikut apa yang cara cikgu buat lah. Okay, so ini C 7.2 meter, buatlah ayat. So ayat tu apa? Ini tinggi maksimum yang dicapai ialah 7.2 meter. Okay, so kita pergi pula nak julat masa. Sekarang ni nak julat masa pula. Julat masa apa? Julat masa dia selama penerjun itu berada di udara. Maknanya masa dia lompat, dia ke sini kan terjun kan, dia terjun dari sini ke sini. Masa ni dia ada kat sini. Belum sampai dalam air tu, dia belum masuk air penerjun tu. So maknanya kalau dia sampai sini, apa yang kosong? Dah masuk air tu, apa yang kosong? Maknanya sampai sini dah, macam tadi soalan tadi yang soalan 1. Y kosong. Apa yang kosong? Y kosong. Y kosong. Y kosong maknanya HT sama dengan kosong lah. Sebab dah sampai sini dah, terkena kat sini, HT sama kosong. Y tu adalah kamu punya HT ya, kalau dalam fungsi tu. Kalau X kosong adalah T dalam fungsi ini. So adalah kamu kena cari HT sama dengan kosong. So macam tadilah salin balik fungsi yang diberikan. Tekanlah kalkulator anda. Berapakah yang kamu dapat? Dalam kurungan. Apakah T anda? Bagi tahu saya. Tekan kalkulator cepat. A negatif 5, B adalah 8, C adalah 4. Sama, lebih kurang sama dengan soalan tadi kan. Hanya dia tanya cara tanya soalan tu lain saja. T berapa? 2. 2. Lagi? Negatif 2/5. Negatif 2/5. So jangan lupa tulis balik dalam bentuk kurungan. Sebab kalau kamu hanya buat sini saja tak ada ini, ini salah. Tak dapat langkah kerja lah. So ini ada T tolak 2. Okey, yang ni pula adalah 5T. 5T tambah 2 ataupun 5T 2/5 kan, 2/5 atau 5T tambah 2 ataupun 2T tolak 5, mana-manalah. Kalau tak nak negatif kita buat macam ni, 2T 5T 5T tambah 2. Okey, mana-mana satulah. So mana satu yang jawapan yang paling tepat akhirnya? Tapi soal T sama 2 saja ke? Adakah D sama dengan 2? Saat. 2 saat. Itu saja. Tapi soalan kata julat masa. Apakah maknanya julat? Kalau julat masa dia mesti ada satu range. Ada lingkungan. T itu di antara masa apa dengan apa. Mesti ada lingkungan. Maknanya julat. So tak boleh buat T sama dengan 2 sahaja. T2 adalah di sampai sini. Selain 2, dia boleh jadi berapa? Boleh jadi negatif ke masa? Masa boleh jadi negatif tak? Tak boleh kan? So minimum masa yang dia ada mestilah kosong lah. So maknanya penerjun itu dia berada di udara, masa dia ada di antara yang belum mula kosong lah. Yang maksimum masa tu hanya sampai T2. Sebab apabila sampai 2 dia dah masuk air dah. Itu terjun masuk terus dah air dah. So sampai sini dah masuk air. So di antara di sini, masa di sini adalah 0 sampai 2 saat. Okey? Faham? Kalau kamu hanya buat setakat sampai sini sahaja,
maka kamu tak dapat markah yang terakhir lah sebab soalan minta julat masa. Kalau soalan minta masa sahaja, okay, yes, dia adalah 2 saat. Nampak beza tak? Dia beri soalan. Kalau tanpa julat, soalan ni tanpa julat, kata cari masa selama masa penerjun sampai ke air. Menyentuh pada tadi soalan tadi kan, masa apabila lembing tu menyentuh permukaan tanah kan. Kalau soalan ditukar, masa apabila penerjun masuk ke dalam air ataupun sampai ke permukaan air. Lebih kurang macam itulah. So kamu hanya ambil masa sama T sama dengan 2 sahaja. Sebab dia kata dia berada di udara. So antara 0 sampai 2 saat. Faham kehendak soalan ya? Yang satu ni kena buat dalam buku latihan nanti. Walaupun kita dah bincang di sini, ini yang latih di 2.1. Okey. Ni soalan 2, lebih kurang soalan ni tadi dah. Okey, soalan 2 nanti kamu cuba buat. Soalan ni lebih kurang macam soalan dalam yang soalan 1 tu lah. Soal cikgu nak biarkan kamu buat sendiri. Cikgu yang nak tunjuk ni soalan 3. 3 ni senang je. Tengok gambar raja saja. Sebab soalan 4 tu nanti cikgu bincang 2 lagi kamu buat sendiri. Soalan ni raja ni adalah, ini panggil apa? Ini macam bentuk parabola yang kamu punya satelit kan? Ini parabola, bentuk parabola. Satelit. Okey. Diwakil oleh fungsi ni. Ini adalah yang diberikan. Okey, makluman diberi. So, apa yang diminta? Dia minta apa? Cari lebar dan kedalaman parabola tersebut. Untuk soalan ni, sebenarnya tengok sahaja. Tak perlu pun pengiraan pun dah dapat. Macam mana? You tengok dia punya sini. Okey. Kalau dia nak lebar, makna daripada sini sampai mana? Dia punya sini sampailah sini. So jarak ni sini berapa? Di sini sampai sini berapa jarak dia? Tengok terus dia punya koordinat. Ni 2, 1. So jarak sini berapa? Ada tu orang jawab, cikgu ini berapa? Jarak sini? Ini pak sini kosong kan? Ni sampai 2. So jarak sini berapa? Jarak sini berapa? Kelas? 4 adalah sini sampai sini baru 4. Sini sampai sini adalah 2. So kalau dia nak lebar ke dalam lebar parabola, maknanya 2 tambah 2, maknanya 4 lah. Ini kita tak payah pengiraan, terus tengok saja. So lebar akan sama dengan 2 tambah 2 ataupun sama dengan 4. 4 dengan 4 cm lah, 4 unit. Okey, lagging Elisa. Elisa. 4 unit. Okey, dia lebar 4 unit. Okey, kalau kedalaman, kedalaman pula di sini, ini dia punya dalam ni adalah ini. So dalam tu berapa? Dia punya deep. Ni kedalaman tu berapa? Siapa boleh bagi tahu kedalaman dia? Kedalaman tu apa? Cikgu dah lukis kat sini dah. So you tengok rujuk dia punya nilai. Gambar raja tu. Ni tu, dari sini sampai sini punya kelebaran tu. Ini tengok ni. So ni berapa? Tengok nilai Y dia. So apakah kedalaman dia? Perlu kira ke? 1. Okay, yes. Okay, kedalaman tu 1 sahaja. Sebab tengok ni kat sini sampai sini. Dia punya X adalah 2. Dia punya Y adalah 1. Makna lebar di sini sampai sini adalah 2. Sini 2. Ni 2. Ketinggian ni adalah 1. So kedalaman dia adalah 1. So itu sahaja untuk soalan 3. Tak perlu pun buat pengilaan apa-apa. Hanya merujuk kepada gambar raja. Okay. So ada apa-apa soalan setakat ini? So cikgu dah sempat bincang 2 soalan saja. Ini soalan 4. Okey, tadi soalan 2 saya pun tak bincang. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tunjukkan thumbs anda untuk sesi pembelajaran hari ini. Okey, so show me your thumbs. So macam mana untuk sesi pembelajaran hari ini? Setakat mana, sejauh manakah anda faham untuk sesi pembelajaran hari ini? 3, 4, 5. Cikgu suruh thumbs ni AFL bukan nilai 1 sampai 5. Thumbs up, thumbs horizontal ataupun thumbs down. Rasa okey, thumbs up, lastnya tak berapa lagi confident, horizontal lah. Kalau memang sikit pun tak faham tu, thumbs down. So macam mana? Horizontal. Okey. Tak apa, memang soalan untuk macam ini, soalan penyelesaian masalah, memang pelajar tak suka jawab tapi memang perlu banyak latihan. Sebab soalan untuk sekarang ni SPM tu memang selalu dia keluar soalan macam ni. Ada dalam 40%, tak sampai 50 kot. Peratus soalan adalah soalan kebat. Ni kira kebat lah. So kamu kena cuba buat lagi 2 soalan. Kalau soalan yang 2 dalam cikgu pinjam tu tadi tak faham lagi, nanti boleh tanya balik.
ataupun rujuk balik record dah. Ni recording ni cikgu dah record. Nanti cikgu akan share, edit dan share balik lah seperti biasa sebelum ni lah. So 2 lagi soalan kamu buat. Initially cikgu nak kamu buat lagi 2 soalan lagi kat latihan intensif, tapi tak perlulah. Saya rasa buat 4 cukup. Kalau siapa rajin nak buat semua ni boleh ya. Ni ada 2 lagi 8, 9. Ini wajib buat. Ini optional. Okay. Kalau nak lebih cemerlang, lebih bagus, buatlah lebih soalan. Praktis lebih. So di soalan 1, 3 tadi saya dah bincang. 2, 4 kena buat sendiri. Sebenarnya buat 2 soalan je. Okay. So saya jumpa you all pada hari Jumaat. Tapi Jumaat cikgu rasanya tak ada kelas. Mungkin cikgu akan buat video share kepada you all sebab saya tak ingat lagi tadi 10:30 sebab hari Jumaat ni ada sambutan Hari Guru. Okay, sambutan Hari Guru Jumaat ni peringkat sekolah. So pihak sekolah dah mohon cikgu buat sesi tutorial. Okay, so maknanya hari Jumaat tak ada kelas lah. Cikgu akan cuba share video. Sempat tu cikgu buat video penerangan untuk yang ni sebab kita nak masuk bab 3 dah, sistem persamaan. Mungkin cikgu akan buat video untuk sebab hari tu cikgu dah mengajar kelas 4 Esther dah tentang sistem persamaan untuk dia punya pengenalan. Mungkin cikgu akan share balik. Cikgu dah share video tu, mungkin cikgu share balik hari Jumaat untuk kamu tengok, kamu untuk buat soalan lah. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum tamatkan kelas ni? Masa dah lanjat 5 minit dah. Nanti cikgu kamu tunggu. Lepas ni waktu apa? Agama kan? Betul tak? Saya Okey lah, itu sajalah. So kamu tengok balik grup WhatsApp ataupun grup Telegram yang cikgu bagi ya. So kita masuk Google Classroom, hantar kerja anda. Okey, itu saja. Okey, thank you kelas. Bye. Thank you. Okey. Thank you, teacher. Okey, welcome. Thank you, teacher. Bye. Okey, bye.